Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu doakan semoga kita semua berada dalam keadaan sihat, insya-Allah. Baik, untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan teruskan dengan tajuk yang kedua, iaitu seni lukisan. Alhamdulillah kita telah selesai untuk tajuk yang pertama, iaitu yang kita pelajari sebelum ni lah. Dan kali ini kita akan masuk tajuk yang kedua di dalam bidang seni halus, iaitu seni lukisan. Untuk pembelajaran kita pada kali ini, seni lukisan, kita 4, kita akan lebih memberi penekanan kepada perkembangan seni lukisan barat. Kita akan belajar daripada satu aliran ke satu aliran. Okey, jika kita tengok kat sini, sikit pengenalan lah berkaitan dengan lukisan. Seni lukisan pada peringkat awal bukan produk akhir sesebuah karya, tetapi sebagai asas kepada penghasilan karya lain seperti catan, cetakan, arca dan reka bentuk. Okey, jadi sebenarnya lukisan ni pada peringkat awalnya dia bukanlah satu bidang yang utama, dia lebih kepada proses awal untuk menghasilkan karya-karya yang lain. Contohnya kita dalam proses penghasilan catan, kita menggunakan lukisan sebagai proses permulaan menghasilkan catan. Sama juga dengan bidang-bidang yang lain. Arca contohnya, kita gunakan lukisan sebagai proses permulaan. Okey. Seterusnya kita akan tengok persepsi seni sini. Okey, perkembangan pesat seni lukisan di barat dari abad ke-14 sehingga abad ke-19 telah mewujudkan pelbagai aliran dan gaya dalam bidang ini. Perkembangan ini juga telah melahirkan pelukis-pelukis terkenal dengan karya yang hebat. Nanti kita akan belajarlah satu aliran ke satu aliran. Okey, kita akan tengok aliran yang pertama. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, aliran pertama adalah aliran Renaissance. Okey, aliran ni bermaksud kelahiran semula, iaitu mengembalikan kegemilangan zaman klasik, terutamanya dalam bidang seni. Okey, kalau kita tengok, cikgu ringkaskanlah untuk Renaissance ni. Media yang digunakan dalam penghasilan karya-karya pada aliran Renaissance ni menggunakan media pen, dakwat, kapur, arang, pastel atau gabungan berus dan pen. Dia menggunakan media-media seperti berikut. Okey, kemudian menggunakan teknik garisan selari, silang pangkah dan juga teknik gosokkan. Menggunakan gaya potret dan figura, diletakkan secara berasingan dan bersifat realistik, dan menggunakan tema keagamaan, mitologi dan juga sejarah. Pada zaman Renaissance ni dia lebih menekankan kepada tema-tema keagamaan dan juga sejarah. Okey, antara pelukis dalam aliran ni, yang pertama kita boleh tengok kat sini adalah Raphael. Kamu boleh tengok kat situ. Ni dia punya contoh karya yang dihasilkan oleh Raphael. Okey, kemudian yang kedua kita boleh tengok juga Titian. Ni contoh karya yang dihasilkan oleh beliau. Okey, kita dapat tengok kat situ dia menggunakan figura. Kemudian yang ketiga, tokoh pelukis yang ketiga kita ada Gigi Wasari. Ni dia punya contoh karya beliau. Okey, kita boleh tengoklah dia punya contoh karya. Okey, seterusnya aliran yang kedua, iaitu aliran barat. Okey, aliran barok ni
Okey, kita tengok kat situ. Karya lukisan aliran barat mempunyai hubungan rapat antara pelukis dengan hal benda yang dilukis. Hal benda atau potret menampilkan pengalaman dan membangkitkan emosi serta keterujaan pelukis. Okey, untuk aliran ni, cikgu ringkaskan, dia menggunakan media kapur merah, kapur putih, pen dan dakwat. Kemudian gaya yang digunakan pada aliran murak ni adalah imej jelas dan dramatik serta tidak terperinci. Dia menghasilkan imej yang jelas tapi dia tak betul-betul detail dia punya lukisan tu. Kemudian fokus kepada bentuk semula jadi, jalinan, warna, cahaya dan juga ruang. Pelukis dengan hal benda berkait rapat. Ni maksudnya dia ada hubungan lah antara benda yang dilukis tu dengan pelukis tersebut. Okey, sebenarnya hal benda atau potret berdasarkan pengalaman dan emosi. Selalunya dihasilkan karya-karya berdasarkan daripada pengalaman. Okey, tema yang digunakan dalam penghasilan karya pada aliran ni adalah keagamaan, sejarah, potret tokoh dalam kehidupan dan juga pemandangan landscape. Ada juga yang membuat landscape. Okey, yang kita boleh tengok kat sini ada 3 tokoh. Okey, yang pertama kita boleh tengok Peter Paul. Ni dia punya contoh karya yang dihasilkan oleh beliau. Okey, kemudian kita boleh tengok tokoh yang kedua, iaitu Degas. Ini contoh karya yang dihasilkan oleh Degas. Dan yang sebelah ni adalah karya yang dihasilkan oleh Van Ryn. Okey. Jadi selesailah untuk aliran barok. Okey, seterusnya kita pergi kepada aliran yang ketiga, iaitu aliran Rokoko. Sekitar tahun 1710 hingga 1790. Okey, untuk aliran Rokoko, cikgu bagi secara ringkas lah. Aliran Rokoko ni, media yang digunakan adalah pastel, kapur dan juga arang. Dia menghasilkan karya menggunakan media pastel, kapur dan juga arang. Okey, teknik yang digunakan dalam penghasilan karya adalah teknik garisan selari, silang pangkah dan gosokan. Kemudian warna lembut dan kurang fokus aspek latar belakang. Dia menggunakan warna-warna yang lembut dan dia tak menekankan aspek latar belakang. Kemudian gaya unsur seni bertindih fokus untuk keseimbangan bentuk, garisan, jalinan dengan cahaya dan warna. Kemudian tema yang digunakan dalam penghasilan karya-karya pada aliran ni adalah tema potret, pemandangan dan juga kehidupan harian yang fokus kepada golongan bangsawan. Okey, kita boleh tengok tokoh-tokoh lah yang ada pada aliran yang ketiga ni, aliran Rokoko. Okey, tokoh yang pertama kita boleh tengok Francois. Ni contoh tokoh, contoh karya yang dihasilkan. Okey, kita tengok kat situ. Tadi cikgu dah beritahu untuk aliran ni tak pentingkan dia punya background. Jadi background dia kalau kamu tengok tu kosong je. Okey, seterusnya tokoh yang kedua. Okey, kita boleh tengok dekat sini ada
Okey, kita tengok kat sini Thomas dia menghasilkan karya yang lebih nampak kepada golongan bangsawan. Ini karya yang dihasilkan oleh beliau. Okey, aliran yang seterusnya adalah aliran neoklasisisme yang bermula pada tahun 1740 sehinggalah tahun 1835. Okey, untuk aliran ni neoklasisisme ni, kita boleh tengok media yang digunakan adalah media pastel, kapur dan juga arang. Teknik yang digunakan pula menggunakan teknik garisan selari, silang pangkah dan gosokkan. Dia menggunakan teknik-teknik tersebut. Kemudian gaya yang digunakan pada aliran ni adalah komposisi hasil dari pelbagai garisan. Kemudian garisan terperinci dan kasar, nampak garis bersih, jelas dan tepat. Dia fokus kepada garisan-garisan tu. Okey, fokus ataupun tema dalam aliran ni dia memberi penekanan kepada bentuk figura manusia, sejarah dan juga pakaian. Dia fokuskan kepada benda-benda tersebut. Okey, untuk aliran tersebut kita ada beberapa orang tokoh yang kita boleh tengok. Okey, antaranya adalah Anton Raphael. Ini contoh karya yang dihasilkan oleh beliau. Okey, seterusnya kita boleh tengok juga yang kedua kita ada Joseph. Ini contoh karya yang dihasilkan. Okey, untuk Joseph ni dia lebih kepada penghasilan karya-karya landscape. Kalau kita tengok kat sini dia merakamkan gambar pemandangan. Itu identiti untuk Joseph. Okey, kemudian kita juga ada tokoh kita yang ketiga, iaitu Jane Gross. Ini contoh karya beliau. Okey, untuk aliran seterusnya yang bermula pada tahun 1782 sehinggalah tahun 1830. Okey, aliran ni diberi nama romantisme. Media yang digunakan adalah media pastel, kapur, arang, pen dan juga dakwat. Menggunakan teknik garisan selari, silang pangkah dan gosokan. Okey, gaya yang digunakan dalam aliran ni adalah lukisan bersifat romantik, tragedi, sejarah, imajinasi, emosi, misteri dan juga revolusi. Okey, tema yang digunakan dalam aliran ni adalah tema kesengsaraan, pemerintahan beraja dan kejatuhan gereja. Dia menggunakan tema-tema tersebut dalam menghasilkan karya-karya mereka. Okey, kita boleh tengok tokoh. Yang pertama kita ada Francisco Goya. Ini contoh karya yang dihasilkan menggunakan media dakwat. Okey, kemudian kita ada juga William. Ini yang dilahirkan di London. Ini contoh karya yang dihasilkan oleh beliau menggunakan dakwat India. Kemudian kita ada juga tokoh yang ketiga, Caspar. Ini contoh karya yang dihasilkan oleh beliau.
menggunakan pensel, berus dan dakwat. Okey, kita pergi ke aliran seterusnya. Aliran yang bermula pada tahun 1820-an sehingga 1880. Okey, aliran ni diberi nama aliran naturalisme. Okey, untuk aliran naturalisme, dia menggunakan media pastel, kapur, arang, pen dan juga dakwat dalam penghasilannya. Okey, kemudian teknik-teknik yang digunakan adalah teknik garisan selari, teknik silang pangkah dan juga gosokan, lebih kuranglah dengan aliran-aliran yang sebelum ni. Kemudian gaya yang digunakan adalah meniru alam semula jadi dan manusia seolah-olah gambar foto. Maksudnya dia meniru balik alam semula jadi dan juga gambar manusia. Okey, tema yang digunakan dalam penghasilan karya pada aliran ni adalah tema lukisan figura, tetapi lukisan tersebut lebih memberi fokus kepada alam semula jadi yang berada di sekelilingnya, ataupun landscape lah, difokuskan kepada landscape. Walaupun lukisan yang dihasilkan tu ada figura manusia, tapi dia lebih fokus kepada landscape. Okey, untuk tokoh untuk aliran ni kita boleh tengok yang pertama John. Okey, ini adalah contoh karya yang dihasilkan oleh beliau. Kita boleh tengok kat sini. Okey, seterusnya kita boleh tengok juga Bastien. Ini contoh dia punya karya lah yang dihasilkan oleh Bastien. Okey, kemudian kita ada juga tokoh yang ketiga. Ini contohnya, Christian. Contoh karya beliau. Okey, jadi kita pergi kepada aliran yang seterusnya, aliran realisme. Okey, untuk aliran realisme ni, media yang digunakan adalah pastel, kapur, arang dan pen serta dakwat. Sama jugalah dengan yang sebelum ni. Okey, teknik yang digunakan adalah garisan selari, silang pangkah dan gosokan. Yang ni pun lebih kurang dengan yang sebelum, yang aliran sebelum-sebelum ni. Okey, gaya yang digunakan adalah gaya aliran semula jadi atau manusia, landscape yang realistik. Dia menghasilkan karya-karya landscape yang bersifat realistik. Tema yang digunakan adalah menggambar kehidupan sebenar dan juga hal benda yang betul-betul wujud. Okey, untuk tokoh kita boleh tengok kat sini ada 3 orang tokoh. Okey, yang pertama kita ada Manet. Kita tengok Manet dulu. Dilahirkan di Perancis. Ini contoh lukisan yang dihasilkan oleh beliau. Yang lukisan berwarna ni. Okey, kemudian kita juga ada Joseph. Ini contohnya ya, karya yang dihasilkan oleh beliau menggunakan dakwat. Kemudian untuk tokoh yang ketiga kita ada Corat. Ini ada 2 contoh karya yang dihasilkan oleh Corat. Okey, kita teruskan ke aliran yang terakhir, iaitu aliran impresionisme. Okey, untuk aliran impresionisme ni, media yang digunakan adalah media pastel,
kapur, arang, pen dan juga dakwat. Teknik yang digunakan adalah garisan selari, silang pangkah dan gosokan. Kalau kita tengok media dan teknik ni lebih kuranglah dengan yang sebelum-sebelum ni. Gaya yang digunakan pada aliran ni adalah gaya yang memberi fokus kepada cahaya dan kesan objek yang dilihat. Tema yang digunakan adalah tema landscape dan figura manusia, lebih kepada gaya hidup moden kalau kita tengok. Okey, kemudian kita tengok dia punya pelukis lah. Yang pertama kita ada Camille Pissarro. Ini contoh karya yang dihasilkan oleh beliau. Okey, kemudian kita ada juga Ega. Ini contoh karya yang dihasilkan oleh Ega. Okey, kalau kita tengok kat sini nampaklah dia punya kesan pencahayaan yang dihasilkan. Kalau kita tengok nampak seolah-olah ada pencahayaan di bahagian kiri karya tersebut. Okey, seterusnya pelukis yang ketiga. Okey, kita ada Mary Cassatt. Ini contoh karya yang dihasilkan. Okey, jadi kita dah selesai membincangkan aliran seni lukisan barat. Okey, jadi untuk tajuk yang kedua iaitu tajuk seni lukisan tingkatan 4. Benda inilah yang kita akan belajar ataupun yang kita telah belajar, iaitu aliran dalam seni lukisan barat. Okey, jadi cikgu rasa untuk kelas kita pada hari ini sampai di sini saja. Jadi cikgu harap kamu semua boleh untuk mudah kamu boleh tengok ataupun rujuk rumusan grafik yang telah dihasilkan oleh penulis buku teks ni. Kamu boleh tengok dekat dalam buku teks PSW kamu, muka surat 47. Kamu boleh baca dekat situ, lebih ringkas lah dia punya penerangan. Dan cikgu harap dengan pembacaan ni kamu akan lebih faham berkaitan dengan aliran-aliran seni lukis barat. Okey, jadi cikgu rasa untuk kelas kita pada hari ini sampai di sini saja. Sekian daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.